Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan menyambung bagi penerangan kitab Hakikatul Tauhid oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada halaman muka surat 88 sehingga 92 yang bertajuk Al-Mafasid Syirki wa Adraruhu. Syirik adalah satu penghinaan kepada manusia. Ia adalah penghinaan terhadap maruah dan kehinaan manusia terhadap nilai dan martabatnya. Penciptaan manusia bertujuan sebagai pengganti dan khalifah di muka bumi. Di samping untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ini tidak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segala nikmat dengan mengingkari segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perintah Allah sahaja yang diingkari, malah syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik yang mempunyai banyak keburukan dan kerosakan ini mempengaruhi kehidupan individu maupun masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fussilat ayat 37, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembahnya. Syirik membawa kepada penghinaan terhadap nilai manusia ini adalah lebih besar sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, ratusan juta orang menyembah lembu dan telah menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Itulah sebabnya Al-Quran memberikan gambaran bagaimana pengabdian diri manusia kepada Allah ini telah merosot. Saya akan terangkan secara keseluruhan bagi poin kedua, iaitu asyirik wa karruril khurafat. Walaupun zaman semakin moden, namun masih terdapat lagi di kalangan masyarakat Islam yang mana mempercayai amalan-amalan khurafat sehingga boleh merosakkan akidah seseorang. Banyak amalan khurafat yang masih diamalkan seperti amalan pemujaan tempat-tempat keramat di tempat sunyi ataupun di pergunungan. Tujuan utama pemujaan tertentu ini adalah kononnya untuk mengubati penyakit, menolak sial, memohon sesuatu hajat, amalan tarik duit, memohon mencari harta karun dan sebagainya lah. Mereka yang melakukan amalan khurafat ni semakin bertambah sesat dan juga pula semakin sombong atas kejayaan menyesatkan anak-anak Adam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu jua dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia akan telah melakukan dosa yang sangat besar. Kesimpulannya, khurafat adalah perbuatan syirik dan dosa besar. Lantaran itu merosakkan akidah kerana mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Syirik adalah dosa besar yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosanya. Baiklah, keburukan syirik dan kemudaratannya bagi poin yang seterusnya adalah syirik adalah kezaliman yang besar. Apakah yang dimaksudkan dengan kezaliman yang besar? Kezaliman yang besar merangkumi kepada kezaliman terhadap kebenaran, kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap kebenaran merupakan kezaliman yang paling besar kerana ia tidak memperakui perkara yang hakiki seperti tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Tiada hukum selain Dia, tetapi orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan dan
mencari yang lain daripada Allah sebagai Tuhan dan mencari selain daripadanya sebagai hakim. Jadinya orang-orang yang terlibat dengan perkara syirik ini akan menyekutukan Allah dan mengakui ada Tuhan selain daripada Allah. Itu yang dimaksudkan kepada kezaliman terhadap kebenaran yang hakiki. Seterusnya adalah kezaliman terhadap jiwa. Kezaliman terhadap jiwa ini dimaksudkan kepada golongan orang musyrik menjadikan diri mereka sebagai hamba kepada makhluk sesama mereka ataupun lebih rendah martabatnya daripada mereka. Ini dimaksudkan orang-orang yang melakukan syirik ini akan tunduk patuh kepada makhluk yang lebih rendah martabat daripada mereka. Dan akhir sekali, apa yang dimaksudkan dengan kezaliman terhadap kebenaran ini adalah ia akan menyebabkan kezaliman terhadap orang lain, iaitu barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadanya sebagaimana Allah telah memberikan kepadanya hak yang tidak ada padanya. Adalah syirik merupakan sumber ketakutan. Cara untuk kita membezakan syirik dengan tauhid adalah syirik lebih kepada sumber ketakutan dan hayalan, manakala tauhid merupakan sumber keamanan dan ketenangan. Orang yang dalam fikirannya menerima perkara khurafat ini akan berasa takut kerana dia mempercayai kepercayaan karut serta mempercayai ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Justru menyebarkan ajaran selain agama Islam. Walhal punca khurafat, pesimisme dan ketakutan merebak dalam suasana syirik tanpa sebab yang jelas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Araf ayat 151. Maksudnya, kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Saya akan membentangkan kesan yang keenam, iaitu kesan syirik di akhirat. Kesan perbuatan syirik di akhirat ialah tidak diterima pengampunannya, seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, iaitu perbuatan syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Bukan perbuatan syirik diharamkan masuk ke dalam syurga, seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguh Allah mengharamkan syurga baginya dan tempatnya adalah neraka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertemu Allah dalam keadaan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita perlulah memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah dengan membaca doa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun atas perbuatan yang aku tidak ketahui. Kesimpulannya, amalan syirik merupakan perbuatan yang sia-sia dan boleh menimbulkan banyak keburukan dan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Perbuatan syirik merupakan dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, mestilah menghindarkan diri dari perkara-perkara syirik, kerana perbuatan tersebut boleh memesongkan akidah seseorang individu.